Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz. Ada 4 orang student, 5 orang student ya. Okey. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala ba'd. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita pada bab yang keempat ya, al-babur rabi'u, bab yang keempat di sini. Okey, masih lagi situ. Fi bayani sihhati madhhabi salaf wa butlanil qaul بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. Bab yang keempat menjelaskan tentang kebenaran ataupun kesahihan mazhab as-salaf. Mazhab salaf. Mazhab salaf ni mazhab generasi awal lah. Dan butlanil qaul, dan batalnya pendapat. Al-qaul ni perkataan ataupun pendapat yang mengutamakan, bitafdil, yang mengutamakan, yang meletakkan kelebihan pada mazhab khalaf, mazhab generasi kemudian lah, kan, berkenaan fil ilmi, pada ilmu dan hikmah di atas mazhab salaf. Mereka salahnya orang yang melebihkan mazhab khalaf di atas mazhab salaf. Ni tajuk kita. Kita dah baca ni, perkara pertama kita dah baca, kan, itu yang kita di sini kita dah baca. Mazhab salaf telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang ni yang kedua ni lah ni. Okay, yang kedua ni. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Ibn Utsaimin, al-thani, yang keduanya, ayyuqala, bahawa dikatakan, dan ayyuqala, bahawa dikatakan, innal haqqa fi hadzal babi, sesungguhnya yang benarnya ataupun kebenaran yang benarnya dalam bab ini, imma ayyakuna fima qalahu salaf, sama ada pada perkataan salaf, atau fima qalahu al-khalaf, ataupun pada perkataan khalaf. Yang benarnya sama ada salaf betul ataupun khalaf betul. Wa tsani batilun, maka yang kedua tu iaitu apa yang kata khalaf tu adalah batil lah, tak betul. Dan khalaf tu sebenarnya pendapat mereka tidak benar tadi. Yang disebut tadi lah di atas tadi kan, yang mengutamakan mazhab khalaf di atas mazhab salaf. Kenapa? Li'annahu yalzamu alaihi, kerana menjadi satu kelaziman dan menjadi satu yang lazim ke atasnya, ayyakun Allah wa rasuluhu, kalau dia kata mazhab khalaf itu betul, maka lazimlah Allah dan Rasulnya dan yang orang-orang yang terdahulu pada kalangan muhajirin dan ansar telah bercakap dengan perkara yang batil lah, terang-terangnya. Begitu. As-sabiqun al-awwalun li'annahu yalzamu alaihi ayyakun Allah wa rasuluhu was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar qad takallamu bil batil tasrihan aw zahiran. Jadi kalaulah betul pendapat yang mengatakan mazhab khalaf lebih utama, lebih afdal, saya apa yang Allah kata dan Rasulnya kata serta yang diikuti oleh generasi awal pada kalangan muhajirin dan kalangan ansar, tak betul lah. Yang mana mereka bercakap dengan kebatilan lah, terang-terangan ataupun secara zahirnya. Walam yatakallamu marratan wahidatan bil haqqi, dan mereka tidak pernah bercakap walaupun sekali dengan kebenaran. Alladhi yajibu i'tiqaduhu, yang wajib beriktikad dengannya. La tasrihan wala zahiran, tidak secara tasrih, tidak secara jelas dan tidak secara zahir. Fayakunu wujudul kitabi wa sunnati, maka adalah kewujudan Al-Quran dan Sunnah itu dararan mahdan, mudarat semata-mata lah, fi asliddin, pada asal agama. Jadi maknanya kalau apa yang diucapkan oleh khalaf itu, pendapat yang mengatakan khalaf itu lebih utama, maka Quran ini membawa mudarat lah dalam agama, kan? Wa tarkun nas bila kitab wala sunnah khairan lahum wa aqwam, dan membiarkan manusia tanpa Al-Quran dan tanpa sunnah lebih baiklah untuk mereka dan lebih benar. Wa hadha zahirul butlan, ini memang benar-benar adalah kebatilan, benar-benar batil. Okey, sekejap saya nak share pada kamu apa ni,
Presentation. Okey ini bab 4 penjelasan tentang benarnya mazhab salaf dan salahnya pendapat yang mengatakan mazhab khalaf utama. Kita baca tadi kan. Yang kedua ni yang pertama kan. Yang ini wajah kedua. Okey. Yang ni ya. Wajah kedua yang kita baca tadi kan. Dikatakan pada bab ini bahawa kebenaran itu sama ada bersama mazhab salaf atau bersama mazhab khalaf. Yang kedua-duanya adalah batil. Yang keduanya adalah batil, itu mazhab khalaf salah, pendapat mazhab khalaf lebih utama itu batil lah. Kerana ia melazimkan kebatilan pada perkataan Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta apa yang diikuti oleh golongan umat Islam terawal dari kalangan muhajirin dan ansar, sehingga tiada yang benar pada perkataan dan i'tiqad mereka. Kewujudan Allah, kewujudan Al-Quran dan As-Sunnah hanya mudarat pada usul agama. Kalau macam tu jadi Al-Quran dan Sunnah ni tak ada apa-apa manfaat lah. Kalau benarlah perkataan mereka yang mengatakan pendapat khalaf lebih utama tadi. Kelangsungan kehidupan umat manusia tanpa Al-Quran dan Al-Sunnah adalah terbaik dan lurus bagi mereka. Maka ternyata ini perkara yang batil. Ini yang kita baca tadilah. Okay. Jadi kita tengok okey, perkataan golongan aghbiya. Gitu. Okey, perkataan golongan aghbiya yang bodoh. Oleh perkataan aghbiya ni bahasa Arab ya. Aghbiya dia ambil dari perkataan ghabi. Ghabiyun bodoh. Kan? Aghbiya kan? Mereka-mereka yang bodoh. Jadi huwa ghabiyun, dia bodoh. Huma ghabiyani, mereka berdua bodoh. Hum aghbiya'u, mereka semua bodoh. Ni maksud dia perkataan dhamir tu kan. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu tu kena hafal ya. Ingat ni. Apa nama? Para pelajar ni kena hafal benda tasrif dan saraf ni kan. Sebab dia Isfi, Izzuddin, Imad, Muaz, yang 4 orang lama yang sebut minggu lepas kan. Gitu. Jangan kawan lain ni. Baik. Baik. Jadi kita di sini dua perkara yang menyebabkan timbulnya perkara ini. Perkara apa? Mana yang mengatakan jalan khalaf lebih utama daripada jalan salaf. Ataupun jalan salaf lebih selamat tapi jalan khalaf lebih mengetahui dan lebih bijaksana. Dia nak lebihkan golongan khalaf daripada golongan salaf. Benda ni timbul dengan sebab dua perkara. Pertama, sebab ini adalah i'tiqad orang yang mengucapkannya, kan? Yang mengucapkan perkataan di atas ni, ia berlaku dengan sebab syubhat-syubhat yang rosak bahawa Allah Ta'ala dalam masa yang sama tiada baginya sifat hakiki yang ada dari dalil dan nas yang menunjukkannya. Yang pertama, kerana dia pun i'tiqad macam tu, kan? Ini sebab ini adalah i'tiqad orang yang mengucapkannya, kan? Bahawa Allah Ta'ala dalam masa sama tiada baginya sifat hakiki. Semua kena takwil sifat Tuhan. Okay. Kedua, sebab i'tiqad sebab i'tiqadnya bahawa jalan salaf ialah semata-mata beriman dengan lafaz nas sifat saja tanpa mengisbatkan maknanya. Dia pun hanya beriman dengan lafaz tapi dia berkata tak ada makna. Dan ini baginya sama ada iman itu tidak hanya kita hanya beriman dengan lafaz-lafaz nas yang tidak ada makna baginya. Dan inilah dia jalan salaf mengikut dakwaan dia sajalah. Atau kita meletakkan makna segala nas menyalahi makna zahirnya yang menunjukkan penetapan sifat-sifat bagi Allah. Dan inilah jalan khalaf. Dari sinilah si bodoh ini mengutamakan jalan khalaf daripada jalan salaf berkenaan ilmu dan hikmah. Perkataan si bodoh ini dalamnya ada hak dan batil, ada benar dan salah. Adapun yang haknya, yang benarnya ialah ucapannya mazhab salaf lebih aslam, lebih selamat. Dan yang batilnya ialah katanya mazhab khalaf a'lam wa ahkam. Yang ini lebih mengetahui dan lebih bijaksana. Kebatilan ini dijelaskan dengan beberapa wajah. Okey. Jadi maknanya kita keluar dulu, kita pergi kepada teks kita lah untuk kita lebih faham. Okey. Di sini sambungan kita tadi. Di sini sambungan kita. Wa hadha wa qad qala ba'd al-aghbiya'i. Ini saya kata
ni kawan kita sebut tadi, dan sungguh telah berkata oleh sebahagian orang yang bodoh, tariqatus salaf aslam, jalan salaf lebih selamat. Betul lah dia cakap tu, tapi yang tak betulnya ada depan tu, wa tariqatul khalafi, dan jalan khalaf. Jadi maknanya kamu kena faham apa dia itu salaf atau apa itu khalaf, barulah kamu boleh faham apa kita nak sembang ni, apa kita nak cerita ni. Kamu tahu tak khalaf dan salaf tadi? Ustaz tanya soalan kepada Izzuddin. Izzuddin tahu tak mana khalaf? Khalaf ni siapa dia? Salaf ni apa? Salaf? Generasi awal, Generasi terdiri daripada siapa generasi awal itu? para sahabat, Sahabat lagi? Tabi'in? tabi'in. Okey, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik, fatahallahu alaik. Jadi gitu. Jadi faham salaf kan. Jadi khalaf ni generasi yang datang selepas generasi tabi'in dan seterusnya sampai hari inilah tu dipanggil khalaf. Jadi maknanya jalan khalaf dia maknanya gitu. Ya, dia kata jalan khalaf lebih bijak dan lebih mengetahui dan lebih bijaksana. Kan? Maknanya ini orang yang bodoh dah cakap macam ni, kata Syekh Nusaimin. Wa man sya'u hadzal qaul, kata Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah taala kan. Baik, talkhis Syekh Ibn Nusaimin kan. Kita asal kita apa nama mana ini. Tapi kata Ibn Taimiyah lah, Syekh Ibn Taimiyah dia ringkaskan kan. Syekh Ibn Nusaimin ringkaskan kitab dia. Ini kalam-kalam Ibn Taimiyah lah. Baik, wa man sya'u hadzal qaul, dan jadinya perkataan ini dengan sebab dua perkara lah. Okay? Yang kata mazhab salaf selamat, mazhab khalaf lebih mengetahui dan lebih bijaksana ni. Jadi perkataan ni bila dia jadi dengan sebab dua perkara, iaitu pertama i'tiqadu qailihi. Orang yang kata macam ni dia beriktikad, dia kata apa? Dengan sebab dia beriktikad macam ni dengan sebab syubhat-syubhat yang ada, yang rosak yang ada pada diri dia. Kekeliruan atau salah faham yang ada dalam diri dia. Apa dia kekeliruan yang ada pada diri dia? Allah Ta'ala laisa lahu fi nafsil amr sifatun haqiqiyah. Bahawa dalam satu masa yang sama Allah tak ada sifat yang hakiki. Ya? Yang disebut oleh nas-nas tu maknanya tidak ada sifat yang hakiki yang disebut oleh segala nas, segala dalil. Kan? Dan jadi yang macam tu, inilah sebab dia pertama. Sebab yang kedua, dia beriktikad, kepercayaan dia, keyakinan dia bahawa jalan salaf ni ialah iman bil mujarradil alfadhi an-nusus sifati min ghairi itsbati ma'nan laha. Maknanya hanya semata-mata, maksudnya i'tiqad dia hanya iman itu semata-mata lafaz saja. Lafaz kan yang terdapat dalam dalil dan nas tadi, nas sifat, tanpa dia mengisbatkan makna. Contohnya dia Allah Sami'un, maha mendengar, tapi tidak ada sifat maha mendengar. Allah maha melihat, tidak ada sifat melihat. Kan? Dia hanya isbat sifat saja, isbat lafaz saja tanpa isbat makna. Mendengar tapi tidak mendengar, melihat tapi tidak melihat, hidup tapi tidak hidup, berkuasa tapi tidak berkuasa. Macam tu. Jadi bila dia i'tiqad macam tu, fayabqa al-amru dairan baina an nu'mina bi alfadhi jawfa la ma'na laha. Tinggallah kita ni hanya beriman dengan lafaz-lafaz yang kosong saja, yang tidak ada makna, lafaz yang tak ada makna. Dan inilah dia jalan as-salaf menurut dakwaan dia. Inilah jalan generasi awal mengikut dakwaan dia. Dakwaan dia lah disebut orang yang bodoh tadi. Baik. Wa baina an-nusbita lin-nususi fi adapun ataupun kita nak mengisbatkan bagi nas tadi makna-makna tukhalifu zahiraha, yang menyalahi zahirnya, ad-dal ala itsbat as-sifat lillah, yang menunjukkan di atas penetapan segala sifat bagi Allah. Wa hadhihi hiya tariqatul khalaf. Inilah dia jalan khalaf. Jalan khalaf. Kan? Kalau kita tengok dalam YouTube dan sebagainya, kan? Macam Nordrus kan, siapa yang tahu tengok YouTube Nordrus sidang kalam tu kan, dia ni Asy'ariyah ni kan, tapi ada orang tu ingat kata dia ni sunnah, dia ni akidah salah. Tak, dia ni akidah Asy'ariyah, dia memperjuangkan akidah Ahlul Kalam. Dalam YouTube dia tempat tengok dalam Nordrus
Nur Derus kan, budak muda lagi lah. Tu saya tengok juga dia YouTube ada, tapi itulah dia ahlul kalam, tajuk dia pun sidang kalam kan. Sidang kalam, mana dia memperlekehkan mazhab salaf, maksudnya dari sudut akidah, dan dia pernah dia kononnya nak rod Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dengan mengedepankan pendapat Ar-Razi tu. Baik, bagi depa dia kata di sini ya, wa hadhihi hiya tariqatu Syekhul Islam wa hadhihi hiya tariqatul khalaf. Inilah dia jalan khalafi. Ya kan? Jalan khalafi dia, mereka mengisbatkan makna sifat menyalahi makna zahir. Itu dia. Sekali saya ulang. Mazhab khalafi mengisbatkan makna lafaz-lafaz sifat Allah Ta'ala tadi menyalahi bagi makna lafaz itu. Contohnya mereka kata yad, lafaz tangan. Lafaz tangan mereka tafsirkan jadi lafaz kuasa. Jadi makna kuasa. Tangan mereka kata bermakna kuasa. Yadullah bermakna kuasa Allah. Mereka menafsirkan, menterjemahkan makna bagi satu lafaz sifat itu dengan makna yang menyalahi makna zahir. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Tak boleh faham, nanti Ustaz ulang lagi. Siapa tak faham begitu, jangan malu. Kan belajar malah malu. Kita tak faham, kita ulang lah. Bukan ada masalah apa, bukan ada rugi apa. Kita bukan nak kena cepat-cepat nak habiskan subjek ni. Kan? Bukan nak kena habis kitab cepat-cepat. Lepas tu kita baca kitab lain pula. Tak. Habis kitab 10 kitab pun tak faham pasal tu nak buat apa kan. Jadi kita kena faham maksud dia. Okey. Soalnya kamu boleh buat kesimpulan kan. Jadi lagi wala raiba anna isbat ma'ani an-nusus أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى. Okey. Dia kata Syekh di sini rahimahullahu taala, wala raiba, dan tidak diragukan lagi. La raiba fil, tidak ada keraguan lagi. Kan? Anna bahawa penetapan ma'anin nusus, makna-makna bagi segala dalil itu ablagh fil ilm, maksud terlebih menyampaikan pada ilmu, terlebih mudah kita faham. Fil ilmi, ablagh fil ilmi, lebih kuat lah. Fil ilmi wal hikmah, pada ilmu dan hikmah. Ilmu pada bahawa lebih mengetahui, dan hikmah lebih bijaksana. Kan, sebab apa? Sebab tadi yang bodoh tadi, dia kata apa? Mazhab khalaf a'lam wa ahkam, lebih mengetahui dan lebih bijaksana. Jadi di sini Syekh nak menyebut bahawa dia nak menetapkan makna-makna nas itu lebih tepat. Kan? Berkenaan dengan a'lam, tentang ilmu tadi, tentang keilmuan dan kebijaksanaan. Kan? Min isbatil alfaz, daripada menetapkan lafaz tanpa makna. Jadi salaf menetapkan lafaz dengan makna yang zahir. Khalaf menetapkan lafaz tanpa makna. Mana lebih utama? Mana lebih berilmu dan mana lebih bijaksana? Tentulah mazhab salaf lebih berilmu, a'lam fil ilmi wal hikmah tadi, pada ilmu dan pada keilmuan dan kebijaksanaan. Kerana salaf menetapkan lafaz dengan makna zahir dia. Ada mukhalaf, mereka menetapkan lafaz tanpa makna. Mana yang lebih baik? Tentulah mazhab salaf lebih baik. Itu maksudnya. Wa min thamma, dan daripada sanalah, kan, faddala hadzal ghabi, kan, orang yang bodoh ini mengutamakan tariqatul khalaf, dan jalan khalaf fil ilmi wal hikmah, berkenaan dengan keilmuan dan kebijaksanaan, di atas jalan salaf. Dia kata khalaf hebatlah. Sebab khalaf maknanya menetapkan makna-makna zahir itu, menetapkan makna bagi lafaz itu dengan makna selain daripada makna yang zahir. Kita tadi tangan bukan makna tangan, tapi makna kuasa. Kan?
Rahim makna apa lagi? Makna rahmah gitu. Ya. Baik. Boleh faham di situ kan? Jadi yang kita baca tadi, sambungan tadi, wa qawlu hadzal ghabi, dan pendapat hadzal ghabi, si bodoh ini, yatadammanu haqqan wa batilan, terkandung dalamnya benar dan salah. Apa yang benar daripada perkataan yang bodoh ni? Apa yang benar? Perkataan dia, fa amal haqqu, maka adapun yang benarnya, fa qalu, maka pendapatnya mengatakan inna madhhab as-salafi aslam, bahawa madhab salaf lebih selamat. Ini betul lah dia cakap. Memang betul lah. Wa amal batilu, ada pun pendapat dia yang salah, yang tak betul, fa qawluhu, maka pendapatnya adalah inna madhhab al-khalafi a'lamu wa ahkamu. Sesungguhnya madhab khalaf lebih mengetahui dan lebih bijaksana. Ini pendapat dia yang tak betul. Wa bayanu butulanihi min wujuhin. Nak menjelaskan kesalahan pendapat yang kedua ni, pendapat dia ni dengan beberapa wajah, beberapa cara. Okey, cara yang pertama, al-wajhul awwalu, nak jawab balik ni, nak menjelaskan tentang kesilapan dia ni, kan? Cara yang pertama apa dia? Annahu yunaqidu qawlahu, kan? Bahawa ini bercanggahan, ini menyanggahi pendapatnya. Sesungguhnya ini yunaqidu qawlahu, menyanggahi pendapatnya. Apa dia pendapat dia? Inna tariqat as-salaf aslam. Tadi dia jawab, dia kata semua jalan salaf dah selamat. Tapi lepas tu dia kata hak kedua pula. Maka ini berlawanan lah dengan pendapat dia yang pertama tadi. Kan? Gitu. Fa inna kauna tariqati salafi aslam, maka sungguhnya jalan salaf itu lebih selamat min lawazim kauniha a'lam wa ahkam. Maksudnya adalah kesimpulan daripada a'lam, berilmu, lebih berilmu dan lebih bijaksana. Bila dia tu lebih berilmu dan lebih bijaksana, tentulah dia lebih selamat. Itu maksud dia. Aslam min lawazim. Maksudnya kelaziman. Mesti dia jadi lazim macam tu. Bila sebut a'lam wa ahkam, mestilah dia tu lazim ataupun mestilah dia itu aslam. Kalau dia lebih mengetahui dan lebih bijaksana, tentulah dia lebih selamat. Itu maksud dia. Jadi pendapat dia yang kedua menyanggahi pendapat yang pertama. Sebab tu saya kata dia ni bodoh. Kan? Bodoh. Sebab cakap pertama macam lain. Lepas cakap kedua pula, perkataan cakap yang kedua itu menyanggahi percakapan yang pertama. Sebab apa? Sebab bila sebut a'lam wa ahkam, dalam tu ada aslam. Maksudnya, bila disebut berilmu dan bijaksana, tentulah di dalam tu ada keselamatan. Itu maksudnya. Karena la salamata illa bil ilmi wal hikmati, tidak ada keselamatan kecuali dengan ilmu dan hikmah. Bila tak ada ilmu dan tidak ada kebijaksanaan, macam mana nak selamat? Contohnya lah kita ni tengok elektrik, wayar elektrik tu maknanya terpadam. Kita pun pergi cabut wayar, pergi pegang wayar negatif positif tu. Apa jadi pada kita? Matilah kita. Jam lah, habis. Kerah. Gitu. Sebab apa? Sebab kita tak ada ilmu dan kita bodoh, tak bijaksana. Ya, kalau kita bijaksana, kononnya kita tahu bahawa elektrik ni bahaya, kita tutup punya fuse utama dulu. Kan? Begitu. Baik. Jadi kenapa? Karena keselamatan itu tidak ada melainkan dengan ilmu dan hikmah. Dan maknanya al-ilmu bi asbabis salamah, begitu juga keselamatan itu mengetahui dengan sebab-sebab keselamatan. Tidak ada keselamatan melainkan dengan mengetahui sebab-sebab keselamatan. Contohnya naik motor sebab keselamatan, menjaga keselamatan, maknanya ikut undang-undang jalan raya. Kan? Pakai topi geledah, ada signal, ada side mirror. Kan? Begitu. Begitu juga naik kereta dan sebagainya. Wal hikmatu fi suluki tilkal asbab. Dan tidak ada keselamatan melainkan kita ni bijaksana. Dengan bijaksananya kita melakukan sebab-sebab tersebut. Fi suluki tilkal asbab. Mestilah pandai, bijaksana untuk menjalankan semua sebab-sebab itu.
Ya, contohnya kita nak nyalakan lampu. Elektrik lampu tadi kan. Tiba-tiba lampu tak nyala. Macam tadi lah. Kita kena tahu cara nak melaksanakan dia. Mula-mula sekali apa belum kita buat. Kita nak pasang lampu, nak pasang wayar lampu. Tutup dulu. Dia punya punca utama dia, fuse dan sebagainya kan. Tutup dulu. Kat DB tu tutup dulu. Lepas tu kita buka lah wayar. Peganglah wayar tadi. Tak apalah. Jadi sebab apa? Sebab kita tahu macam mana kita nak lakukan sebab-sebab itu. Jelas kan? وبهذا يتبين dan dengan ini jelaslah kata Syekh rahimahullah anna tariqat as-salafi aslam. Kalau macam tu jelaslah di sini bahawa jalan salaf itu aslam, lebih aslamu, lebih selamat, wa a'lamu, lebih berilmu, wa ahkamu, dan lebih bijaksana. Wa huwa lazimun li hadzal ghabi luzuman la mahida anhu. Maknanya inilah dia kelaziman yang kena pada kelaziman, maksudnya sesuatu yang tak dapat dielak lagi oleh si bodoh ini. Okay. Sebab apa? Sebab bila aslam mestilah dia a'lam, mestilah dia ahkam. Kalau tidak mana ada aslam. Mestilah dia tidak mana ada keselamatan. Kalau dia tidak berilmu dan dia tidak bijaksana. Jawapannya. Okey? Faham? Ya? Izzuddin, Iman, Muaz, Isfi. Seorang lagi siapa? Seorang lagi? Ada 5 orang sini kan? Yang Ustaz tak sebut nama? Firdaus. Firdaus minggu lepas tak ada ah. Minggu lepas tak ada dalam kelas lah. Firdaus. Dia pergi tandas. Oh, dia pergi tandas. Sebab tu nama dia tak ada. Okey, Firdaus. Jadi 5 orang yang kamu ya? 5 orang je ke? Ha. Oh, Masya Allah. Okey lah, baguslah. Kemudian al-wajh tsani, wajah yang kedua yang kita baca tadi. Yang pertama kita dah baca, Ustaz ulang balik kan? Boleh tak? Tak, ini wajah. Oh tak, bukan ulang. Sambungan kan? Cumanya okey. Kita baca yang kedua pula kan? Tadi kita baca yang terjemahan kan? Ini kita baca yang Arab dia. Yang sebaiknya kamu ni kena masing-masing ada kitab, ada buku yang kamu download daripada internet, boleh print kan, print berapa sen je print buku tu. Dan inilah dia kita guna buku ni, nanti insya-Allah kamu boleh baca, kamu boleh ajarkan orang lain lah kan, selain daripada kamu faham kan. Buku bahasa Arab, ilmu dalam bahasa Arab, ilmu adalah dalam bahasa Arab. Tak terkecuali lah ibu apa yang ikut dalam kelas kita pada hari ini juga bolehlah insya-Allah kan, kita berusaha melakukan anjakan paradigma dalam kehidupan kita kan, daripada satu langkah ke satu step yang ke atas lagi, dan kita boleh baca. Kurangnya kita baca kita Arab, kita tak betul baris pun tak apa, jadi kita tahu maksud murad kehendak dia kan, itu yang penting. Jadi maknanya kalau tak boleh naik Arab lagi tak apa, yang pentingnya kamu boleh baca, kamu boleh faham walaupun baca baris salah. Al-wajhu tsani, cara yang kedua. Walaupun kamu baca al-wajhi ats-tsani ke, tapi kamu tahu dah makna dia. Itu yang terpenting lah. InsyaAllah nanti i'rab dia akan datang lah. Idza sahal makna sahal i'rab. Dan bila makna tu sahih, i'rab tu betul lah. Gitu. Idza sahal i'rab sahal makna. Baik, al-wajh tsani, cara yang kedua nak jawab si bodoh ni. Kan? Ataupun cara yang kedua, sebab jadi orang ni jadi bodoh ni sebab yang kedua kan. Sebab dia jadi bodoh tu dalam bab ni, bab yang dia kata mazhab khalaf lebih utama ni, sebab dia jadi bodoh tu yang kedua ni pada anna i'tiqadahu, bahawa i'tiqad dia beriktikad, dia berkeyakinan. I'tiqad ni pada keyakinan atau pegangan dirilah. Dia berpegang, dia berkeyakinan annallaha laisa lahu sifatun haqiqiyatun. Jadi maknanya cara yang kedua, sebab yang kedua dia jadi macam ni kerana i'tiqad dia bahawa Allah Taala tak ada sifat yang hakiki. Bila sebut tangan bukan tangan, bila sebut mata bukan mata, bila sebut betis bukan betis. Ya. Bila sebut beristiwa bukan istiwa. Dia i'tiqad macam tu. Ini sebab dia ni salah. Maknanya kan, dia beriktikad bahawa Allah tidak ada sifat yang hakiki, yang bila dia tengok nas dalil ni dia kata bukan, dalil ni bukan makna dia makna zahir. Kan?
Jadi maknanya i'tiqadun batilun, bahawa i'tiqad dia anna i'tiqadu anna i'tiqadahu, da tu baca ya. Baca da lah, baca da. Sebab apa? Sebab anna kat depan tu. Jadi tidak baca anna i'tiqaduhu. Tak boleh, salah grammar lah. Anna harfu nasbin. Kan? Wa masdarin, huruf nasab dan masdar tu kan. Anna i'tiqada. Baca i'tiqada. Bahawa i'tiqadnya hu tu nya lah kan. Huwa tu. Anna Allah. Jadi mana khabar anna tadi? Jumlah ismiyah lah, jumlah isim dan khabar bagi anna tu adalah khabar bagi i'tiqad. Nanti cerita i'rab dia, tak apalah. Ini pening pula nanti. Anna Allah laisa lahu sifatun haqiqiyatun. Dia kata bahawa i'tiqad dia tu Allah tak ada sifat hakiki yang disebut dalam segala dalil yang kita dalam Quran dan hadis tu. Dia kata i'tiqadun batilun, adalah i'tiqad yang batil, yang batilun, yang salah. Bahasa Melayu kita guna batal kan, batal ni tak betul lah, salah lah. Jadi bahasa Melayu ni banyak mengadaptasi daripada bahasa Arab lah kan. Dia ubah sikit-sikit ya kan, ubah sikit ya. Batal, mesyuarat, syarikat, ya kan. Banyak perkataan bahasa Arab yang dimelayukan begitu. Kenapa salah? Kenapa batil? Kan? Batil yang salah itu kerana apa? Li'annahu mabniyun, kerana pendapat dia tadi yang beriktikad Tuhan tak ada sifat yang hakiki itu, maknanya mabni, terbina ala syubuhatin, di atas kekeliruan, syubhah fasidatin, yang rosak, kan? Yang tak betul. Itu syubhat yang salah. Ya. Baik. Ya. Oleh anna Allah Ta'ala, dan semuanya Allah Ta'ala dia kata qad thabata lahu sifatul kamali aqlan, kerana sungguhnya Allah, dan kerana tadi yang pertama kerana dibina di atas syubhat yang rosak, dan yang kedua kerana sungguhnya Allah Ta'ala telah sabit baginya segala sifat yang sempurna. Aqlan, pada sudut akal kita, wa hissan, dan sudut panca indera kita. His, maksud panca indera kita, melihat, dengan memegang apa? Pegang ni segala ciptaan Tuhan. Yang kita pegang benda ni, mesti ada Tuhan pencipta dia, mesti ada pencipta dia. Ya kan? Wa fitratan, dan pada fitrah. Fitrah ni naluri, naluri asli kita. Syar'an, dan pada syarak. Syarak ni Al-Quran, dalil Quran dan sunnah lah. Begitu. Okay? Apa? Wa syara'an, dalil fitrah dan dalil syarak. Okey, kemudian kata Syekh sini rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Fa amma dilalatul aqli. Dia cerita pula, dia sebut pada kita pula dalil akal. Dilalah akal maksudnya petunjuk akal. Petunjuk akal ala thubuti sifatil kamalillah. Dia kata yang pertama dia nak huraikan kepada kita petunjuk akal yang menetapkan tentang segala sifat kesempurnaan bagi Allah. Ya. Okey. Fawajhuhu ayyuqala, maka wajahnya kan, caranya ayyuqala, bahawa dikatakan inna kulla mawjudin, sungguhnya setiap yang mawjud, yang ada, yang terdapat fil kharij, di luar ni, maksudnya yang terdapat yang dapat dilihat ni, yang mawjud, yang ada ni kan, fil kharij ni yang keluarlah. Inna kulla mawjudin fil khariji, setiap yang dapat kita lihat ni kan, yang ada ni kan, setiap yang ada tu maksud dia, fala buddha, maka mestinya ayyakuna lahu sifatun, mestilah dia itu ada sifat baginya. Kan, setiap yang wujud yang ada mesti ada sifat. Kan, imma sifatu kamal, sama ada sifat kesempurnaan,
wa imma sifatun naqsin, dan sama ada sifat kekurangan. Kita ada sifat kesempurnaan tak? Kita ada sifat kekurangan tak? Kita tidak sempurna. Kita ada sifat kekurangan. Kan? Contohnya kita ni ada mengantuk, kita ni ada lapar, kita ni ada letih. Itu sifat kekurangan makhluk. Kan? Jadi mana sama ada yang wujud tu dia ada sifat sempurna, dia ada sifat kekurangan. Wasani batilu. Kan? Yang kedua tu batil lah. Tak betul, salah. Itu sifat kekurangan kepada nisbah kepada siapa? Bin nisbati ila rabbil al-kamili al-mustahaqqi lil ibadati. Kan? Maknanya yang kedua itu salah lah. Ada apa dia salah? Sifat kurang itu salah. Nisbah kepada, sandaran kepada Ar-Rabb, Tuhan yang maha sempurna. Al-mustahiqqu, yang ia itu berhak, lil ibadah, untuk diibadahi, ditujukan segala ibadat pada dia. Faham tak? Jadi setiap yang ada, yang wujud, kan, setiap yang wujud yang ada ini maknanya mesti dia ni ada sifat, sama ada sifat sempurna atau sifat kekurangan. Jadi yang kedua itu sifat kekurangan itu adalah batil, adalah tak betul nisbah kepada Tuhan yang maha sempurna, Allah yang maha sempurna, yang berhak untuk diibadahi. Wa bidzalika, dan dengan demikian itulah kan, istadallallahu ta'ala ala butlanil uluhiyatil asnami bittisafiha wa sifatin naqsi wal ajzi bi kauniha la tasma'u wa la tubsiru wa la tanfa'u wa la tadurru wa la takhluqu wa la tansuru. Maksudnya, okey. Dan dengan demikianlah wa bidzalika, dan dengan demikianlah istadallallahu ta'ala, Allah Ta'ala telah mengambil dalil, kan, menunjukkan dalil bahawa batilnya sifat ketuhanan bagi berhala-berhala, kan, yang itu bersifat dengan segala sifat kekurangan dan kelemahan. Yang mana sifat kekurangan dan kelemahan itu pada dia tidak mendengar, la tasma'u, dia tak boleh mendengar, wala tubsiru, dia tidak boleh melihat, wala tanfa'u, dan dia tidak boleh memberi manfaat, wala tadurru, dan dia tidak boleh memberi mudarat, wala takhluqu, dan dia tidak boleh menciptakan, wala tansuru, dan dia tak boleh memberi pertolongan. فإذا باطل الثاني تعين الأول. Bila yang kedua itu batal, iaitu sifat kekurangan, maka yang tetapnya lah sifat yang pertama lah sifat kesempurnaan. Apa dia? Yang pertama tadi, wa huwa thubutu sifatil kamal lillahi ta'ala. Iaitu sabitnya segala sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Jelas. Jadi perenggan ni jelas tak? Perenggan ni jelas tak? Kan? Kalau tak jelas, jadi kita boleh tengok PowerPoint di sini pula. Kan? Kita baca tadi kan? Okey. Terus slide. Ini yang kita baca tadi kan? Kita kedua. Ini dia adalah tunjuk akal atas letakkan bagi Allah Ta'ala segala sifat kesempurnaan. Dengan cara disebutkan bahawa setiap yang mewujud, yang zahir penampakannya mesti mempunyai sifat, sama ada sifat kamal, kesempurnaan, atau sifat naqs, kekurangan. Yang kedua ini jelas batilnya nisbah kepada Allah al-kamil al-mustahiq lil ibadah, Tuhan yang maha sempurna, yang hanya dia saja layak diibadahi. Dengan demikian Allah Ta'ala menjadikan dalil atas kebatilan peribadahan makhluk terhadap berhala yang tentunya bersifat dengan segala sifat kekurangan dan kelemahan, bahawa dia tidak boleh mendengar, melihat, memberi manfaat, menolak mudarat, mencipta, serta tidak boleh menolong. Dengan itu apabila terbatal yang kedua, maka sabitlah yang pertama, iaitu pensabitan segala sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Ini kita baca tadi kan? Okey. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, telah sabit dengan persaksian dan panca indera bahawa makhluk memiliki sifat-sifat yang sempurna yang ianya adalah kurniaan Allah Ta'ala. Maka yang memberi kesempurnaan itu tentu lebih sifat dengan maha sempurna. Ini kita baca lagi dalam teks Arab dia. Menetapkan segala sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala dengan dilalah petunjuk fitrah pula. Fitrah apa dia? Fitrah ni naluri asal kita yang Tuhan cipta. Kerana jiwa yang suci yang berada di atas fitrah asal ciptaannya, iaitu mencintai Allah Ta'ala. Ini asalnya. Mengagungkan serta beribadah kepadanya. Tidaklah kita mencintai, mengagungkan dan beribadah melainkan kepada Tuhan yang kita kenal bersifat dengan segala sifat kesempurnaan
yang layak bagi hak rububiyah, penciptaan, pentadbiran dan lain-lain. Dan uluhiyahnya, hanya dia yang berhak ditujukan segala ibadah. Kita rujuk balik kepada yang teks Arab dia. Ini, okey. Ini kita dah baca dah perenggan ni. Perenggan ni pula. Ini perenggan ni. Summa innahu qad thabata bil hissi. Sungguhnya telah sabitlah dengan al-hissi, yakni panca indera lah. Al-hissi ni panca indera kita. Dengan melihat, telinga mendengar, tangan menyentuh, kaki, semua tadi kan. Panca indera yang 5 tu. Wal musyahadah, dan melihat, mempersaksikan. Maksudnya menyaksikan, merenungkan. Anna lil makhluqi, bahawa bagi makhluk ini ada sifatin. Anna lil makhluqi sifatin. Sifatin ini adalah isim bagi anna al-muakhirah. Kan? Dia mansub bil kasrah li'annahu jama' mu'annath salim lah. Kan? Baik. Anna lil makhluq sifat kamal, bahawa bagi makhluk itu ada sifat-sifat kesempurnaan. Wa huwa Allah subhanahu, dan Allah yang maha suci, huwa alladhi a'tahu, yang telah memberikan kepada makhluk itu sifat kesempurnaan. Ya? Iyahu, kepadanya, fa mu'til kamali, dan yang memberi kesempurnaan. Fa mu'til kamala awla bi, tentulah lebih utama dia itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan dia maha sempurna. Boleh jelas? Ke ataupun Ustaz terlalu laju, perlu diselukan lagi daripada 50 km sejam kepada 20 km sejam. Laju sangat ke? Okay. Izzuddin, faham tak? Muaz, faham? Faham insyaAllah. Faham insyaAllah. Laju ke? Laju ke? Boleh lah. Boleh lah. Okey, boleh lah tu macam pelik je bunyinya. Boleh lah. Kan, pelik je. Okey. Tak apa, kita slow-slow. Kita merangkak macam kura-kura. Jadi kita boleh faham insya-Allah. Jelas ha? Baik, wa amma dilalatul fitrati. Maka dan adapun dalil fitrah. Dalil fitrah ni maksudnya naluri jiwa kita. Asal naluri apa? Jiwa kita ni. Yang suci ni. Yang tak tercemar ni. Fitrah dia panggil. Ala thubuti sifatil kamalillah. Dalil fitrah kita, dalil jiwa kita, maksudnya naluri kita, di atas menetapkan segala sifat bagi kesempurnaan bagi Allah. Okay? Adapun dalil fitrah ialah menetapkan segala sifat kesempurnaan bagi Allah. Fali'anna an-nufusa as-salimata al-majbulata al-maftura wa mafturata ala dan maaf. Fali'anna an-nufusa as-salimata, kerana jiwa yang sempurna, jiwa yang sejahtera, kan? Jiwa yang suci itu majbulatan wa mafturatan, iaitu tercipta, kan? Dia memang dicipta oleh Allah Ta'ala ala mahabbatillah, di atas mencintai Allah. Asalnya begitu, jiwa kita ni dicipta dalam mencintai Allah. Sebab tu ni dalam surah Al-A'raf ayat 171 tu kan, 172 tu Allah Ta'ala sebut, kan? Maknanya Allah Ta'ala menjadikan kita saksi atas diri kita sendiri. Allah Ta'ala tanya, adakah aku Tuhan kamu? Kita menjawab, bala, engkau lah Tuhan kami. Ya? Jadi masa jiwa kita macam tu diciptakan. Maksudnya asal jiwa kita dicipta dalam mencintai Allah Ta'ala wa ala mahabbatillah wa ta'zimihi, dan mengagungkan Allah Ta'ala, wa ibadatihi, dan di atas beribadah hanya kepadanya, tidak kepada selainnya. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh siapa ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dalam Sahih Al-Bukhari, kan, inni khalaqtu ibadi hunafa'a, sesungguhnya aku ciptakan segala hamba aku ini di atas hunafa, di atas cenderung kepada kebenaran. Okay? Jadi faja'anhumus syayatin, lalu syaitan datang kepada mereka. Fajtalathum an dinihim, lalu syaitan memalingkan mereka, menghasut mereka agar keluar daripada agama mereka. Jadi majoritinya jadi dalam keadaan kesesatan lah.
kekufuran. Gitu. Okey. Jadi wahal tuhibbu wa tu'azzimu wa ta'budu illa man 'arafta annahu muttasifun bi sifatil kamali al-la'iqati bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Dan adakah engkau akan mencintai dan mengagungkan serta beribadah hanya kepada siapa yang engkau tahu bahawa itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak dengan rububiyah, hak penciptaan, pentadbiran, dan uluhiyah, hak peribadahan itu? Tentulah ya, jawapannya iya. Tentulah kita mencintai, mengagungkan dan hanya beribadah kepada yang kita kenal. Yang itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak dengan rububiyah dan uluhiyah dia. Dengan penciptaan, pengurusan dia semua, dia sengaja yang sahaja yang berhak mencipta, yang mampu untuk melaksanakan, menguruskan segala ciptaan dia. Dan oleh itu hanya dia yang sahaja yang layak diibadahi, ditujukan kepadanya segala bentuk ibadah zahir dan batin. Ini adalah petunjuk fitrah, naluri kita, jiwa kita. Wa amma dilalatu syar'i ala thubuti sifatil kamali lillahi. Dan adapun petunjuk syariat, Quran sunnah lah, ala thubuti sifati, di atas penetapan sabitnya segala sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Dari syarak ada, kata Syekh di sini rahimahullah, fa'aktharu min an tuhsara. Maka sangat banyaklah. Kalau kita nak hitung, sangat banyak sangat nak hitung. Mislu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, sebut sini, ni buah ni kan, surah apa panjang ni, surah Al-Hasyar, ayat apa ni tu dia sampai kita tak nampak kan, kita tengok di PowerPoint ada Ustaz sebut lah ni. Ni surah Al-Hasyar. Okey, mana ni? Surah Al-Hasyar ayat 22 sampai ayat 24. Dilalah atau petunjuk syarak tentang ini amat banyak, seperti firman Allah Ta'ala satu, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadati huwa rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia yang mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata. Okey, Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Yang ayat kedua. Huwallahu alladhi la ilaha illa hu al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Okey, Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menguasai sekalian alam, yang Maha Suci, yang Maha Selamat sejahtera dari segala kekurangan, yang Maha melimpahkan keamanan, yang Maha Pengawal serta pengawas, yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat menundukkan segala-galanya, yang melengkapi segala kebesarannya. Maha Suci Allah dari segala yang mereka sekutukan dengannya. Okey. Ayat 3 Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Okey. Dialah Allah yang menciptakan sekalian makhluk, yang mengadakan dari tiada kepada ada, yang membentuk rupa makhluknya menurut yang dikehendakinya. Bagilah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semula-mulianya. Bertasbih kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang tiada bandingnya lagi Maha bijaksana. Ini ayat surah Al-Hasyar ayat 22, 23 dan 24. Kemudian surah Ar-Rum bawah ni. Ar-Rum ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi mana dua tak ada. Huwa ya. Ar-Rum walahul mathalul a'la. Okey, sebenarnya di sini Ustaz nak delete di sini sebab dia mula dekat sini. Okey, mana tadi? Ni walahul, kita ambil dari sini. Sebenarnya nak delete yang ni. Dia point dia punya di sini, dia punya apa? Point dia. Okey, walahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Kan? Kita melihat sedang
Okey, dan baginya jua sifat. Dan baginya lah jua sifat yang tertinggi di langit dan di bumi. Dan dialah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Di surah Ar-Rum ayat 27. Dia punya point di sini. Ambil dari sini. Walahul matsalul a'la. Di sini kan. Okey, kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim." Okey. Maksudnya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, yang mentadbirkan sekalian makhluknya, yang tidak mengantuk, usahakan tidur, ngantuk pun tidak, yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tidak sesiapa yang dapat memberi syafaat pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya, yang maha mengetahui apa yang ada di antara mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari kandungan ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki memberitahu kepadanya. Luasnya kursi Allah, ilmu dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Dan tidaklah menjadi keberatan pada Allah luasnya kursi Allah. Lepas tu dia buat bracket ilmu dan kekuasaan. Ini macam takwil lah kan. Ini Ustaz copy paste ni. Ini kalau takwil tak betul lah. Kursi-kursi lah. Macam mana kata kursi itu ilmu dan kekuasaan pula? Ni. Okey. Ini kena delete. Luasnya kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan tidaklah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya, dan dialah yang maha tinggi derajat kemuliaannya lagi maha besar kekuasaannya. Okay? Baik. Ini dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Okey. Ini bawah ni. Nombor 2992 kitab Al-Jihad wal Sayr bab ma yukrahu min raf'i saut fi takbir. Dalam Bukhari Muslim kan bawah ni dia punya rujukan dia. La misalan kata irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban inma tad'una sami'an basira innal ladzina tad'una aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi. Maksudnya janganlah kamu semua beratkan diri sendiri dan janganlah meninggikan suara, kan? Maksudnya bila kamu berdoa, janganlah kamu meninggi suara bila berdoa. Karena sungguhnya bukanlah yang kamu suruh itu pekak dan tiada, tapi yang kamu suruh ialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang kamu suruh adalah yang lebih dekat kepada seorang kamu dari lahir tunggangannya. Banyak lagi ayat-ayat dan al-hadis tentang ini. Selesai lagi ila ghairi dzalika min al-ayati wal ahadits. Kan? Kemudian yang ketiga dan keempat, wajah-wajah kebatilan ucapan mazhab khalaf wal a'lam wa ahkam tu kan. Masih lagi dalam perbahasan tu lah. Kan? Cara yang ketiga dan keempat. Itu dia yang jadi insyaAllah sampai di sini aja kita. Sampai al-wajhul salisu, insyaAllah kita akan sambung lagi lah. Okay, pada bacaan yang seterusnya. Okay. Boleh faham tak? Boleh ya? InsyaAllah. Semua jadi Imam Syafi'i tu. Tulis Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengar maksud tu kan? Tulis tak? Tak sempat nak tulis. Apa ada rakaman kan? Rujuk boleh lah insyaAllah. Okay. Nanti masuk sini, keluar sini pula. Masuk sini, keluar sini, masuk sini, keluar sini. Ya. Yeah. Lah kita ni macam Imam Ahmad ke Imam Syafi'i ke. Masuk terus dalam ni. Ya, insyaAllah mudah-mudahan boleh pulang kaji boleh lah. InsyaAllah. Semua ada soalan ke? Tak ada soalan ke? Tak ada soalan, kita tawakuf dulu lah. Boleh faham insyaAllah. Baiklah, kita akhiri majlis kita dengan sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.